Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syafiqah Alia binti Syurin akan menerangkan tentang pengenalan najis. Nama matrik saya 14DUP22F2903. Jadi apa itu najis? Najis secara bahasa artinya sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Seorang Muslim wajib menyucikan diri dari najis dan mencuci sesuatu yang terkena najis. Najis adalah sesuatu yang dapat menghalangi keabsahan terhadap sesuatu perbuatan, dapat mempengaruhi ibadah hingga akan muamalah seseorang. Contoh mempengaruhi ibadah adalah tidak sahnya solat seseorang yang ibadahnya atau pakaiannya atau tempat solatnya atau najis. Suci dari najis menjadi syarat sah dalam banyak ibadah seperti solat, tawaf, wuduk, tayamum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurbahagia Satika binti Abdul Aziz. Saya akan membentangkan berkaitan dengan pengertian najis. Menurut bahasa Arab, najis secara literal dalam bahasa Arab al-qadzarah memiliki makna segala sesuatu yang bersifat kotor. Menurut para alim ulama Syafi'iyah, ahli bidang fikih yang tertuang dalam buku Riyadul Badi Hal 26, najis adalah segala sesuatu yang kotor serta dapat mencegah keabsahan solat, membatalkan solat. Al-Milikiyah mendefinisikan najis sebagai sifat hukum satu benda yang mengharuskan seseorang tercegah dari satu kebolehan melakukan solat bila terkena atau berada di dalamnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Edina Nafisha binti Nazari. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis dan bentuk najis. Jenis najis terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah najis muhaffafah, najis yang ringan. Yang kedua adalah najis mutawasita, najis yang sederhana. Dan yang ketiga adalah najis muhalazah, najis yang berat. Bentuk najis pula terbahagi kepada 2, iaitu najis aini dan najis hukmi. Najis aini adalah najis yang dapat dilihat atau dirasa atau dihidu baunya. Contohnya tahi, air kencing dan juga darah. Najis hukmi pula adalah najis yang sudah hilang kesannya seperti bau atau warnanya. Contoh, air kencing yang sudah kering. Meledak. Berikut adalah cara-cara menyucikan najis. Untuk najis muhaffafah, lapkan atau bersihkan terlebih dahulu tempat najis. Lalu rinjiskan air tempat yang terkena najis dan lapkan semula untuk memastikan ia bersih daripada najis. Untuk najis mutawasita pula, buangkan najis dahulu, lalu basuh tempat yang terkena najis dengan mengalirkan air. Pastikan hilang dan suci daripada warna, rasa dan bau. Untuk najis muhalazah pula, sediakan air mutlak dan air tanah. Mula-mula buangkan najis menggunakan air tanah 1 kali dan 6 kali menggunakan air mutlak sehingga bersih dan tiada kesan bau atau rasa atau warna najis tersebut. Cara menyucikan atau menyamak kulit binatang. Sediakan bahan yang bersifat menghakis atau menyamak seperti manjagani, daun akasia, kulit delima, tawas, tahi merpati dan bahan kimia. Buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut. Gosok kulit dengan bahan yang disediakan untuk samak. Bilas kulit dengan air mutlak. Jemur kulit sehingga kering. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurjana binti Manawan dan saya akan membentangkan mengenai kewajiban membersihkan najis yang disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Antara yang telah disebut dalam Al-Quran dan hadis ialah pertama, daging babi, kedua, cecair yang memabukkan, ketiga, bangkai hewan, dan keempat, air liur anjing. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman mengenai daging babi. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor. Surah Al-An'am 6 ayat 144. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman bahawa cecair yang memabukkan adalah najis, iaitu wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan, iaitu surah Al-Ma'idah. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman mengenai bangkai hewan. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, yang mati terpukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawa. Dan akhir sekali, sabda Rasulullah SAW tentang air liur anjing adalah najis. Bekas air sesiapa yang di antara kamu yang dijilat anjing boleh dibersihkan dengan basuhnya 7 kali, dan yang pertamanya dengan tanah. Riwayat Muslim dalam Sahih Muslim, Kitab Tahara, bab hukum jilatan anjing. Kesimpulannya, dalam agama Islam, sesuatu yang dianggap kotoran dan harus dihindari bagi terkena pada pakaian atau tubuh kerana dapat membatalkan ibadah tersebut dengan najis. Contohnya, najis adalah kotoran yang melekat pada tubuh, tempat ataupun pakaian kita dan menyebabkan batalnya ibadah yang kita lakukan, iaitu salah satu contohnya adalah solat. Sesuatu yang terkena najis harus segera dicuci. Cara menyucikan diri disebut dengan taharah. Taharah memiliki kedudukan yang utama dalam ibadah. Ini kerana keabsahan sesuatu ibadah yang dilakukan oleh umat Islam juga bergantung dari taharah. Apabila seseorang menunaikan solat saat masih ada setitis najis yang ada di tubuhnya, maka ibadahnya dianggap tidak sah dan batal.